rindunya daku kepada bumi Madinah, takkan terubat walau sudah ziarah. Sekalipun menangis berair mata darah, hati kan tetap rindukan Rasulullah. Serba merah, lalu bersumpah Jabir bin Samurah, jika dibezakan Nabi terlebih indah. Allahu 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 Allah, Allahu Allah. Jinjang tengkok Nabi sangat putih malapak, tiada berdaki umpama pantulan perak. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi dahinya yang luas, anak matanya hitam, cahaya berhias menatapkan tenteram. Tulang baginda kemas saling kuat menggenggam, bukanlah tertewas selalu memeluk Islam. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Rambutnya ikan mayang, tidak terlalu panjang, tingginya yang sedang, dada luas berbidang. Ketika berjalan condongnya ke hadapan, lajunya seperti turun tempat yang tinggi. Allahu 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 Allah, Allahu Allah, Habibi Rasulullah. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tuan-tuan dan puan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan kesyukuran kepada Allah kerana pada malam ini kita masih diberikan nafas
serta kekuatan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk meneruskan ibadah dan juga meneruskan aktiviti yang mana kebiasaan yang kita buat setiap bulan Ramadan, yakni bertarawih. Tentara perempuan, kita doakan agar diberikan kekuatan, dikekalkan nikmat sihat ini sehingga kita dapat melaksanakan segala tuntutan dan kewajiban yang Allah telah wajibkan ke atas kita, insya-Allah, sehingga kita bertemu dengannya. Muslimin dan muslimat, para pendengar tentara perempuan yang dirahmati Allah. Oh, nampaknya malam ni penyertaan tak ramai. Mungkin saya buat terlalu awal, 9.45 pun saya dah start dah. Sebab malam ni seperti biasa saya janjikan saya nak menceritakan kisah berkaitan dengan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, ringkas saja sebenarnya daripada ayat yang kita baca pada siang tadi. Cuma Allahumma salli ala Muhammad, berasa kurang lah kalau kata saya baca ayat Quran, kita baca tapi kita tidak dapat memahami dan menghayati ayat-ayat Quran dan cerita-cerita para Nabi dan cerita para Rasul yang ada dalam tu. Sebab tu saya berasa macam nak kongsi dengan tentara perempuan berkaitan dengan kisah para Rasul dan para Anbiya. Lagipun kita lah ni kita tengah baca surah surah Al-Anbiya. Surah Al-Anbiya, surah Nabi-Nabi. Sebab tu dia banyak kisah para Nabi dan kisah para Rasul. Allahu Akbar. Okey. Tanpa saya melengahkan masa, saya nak cerita berkaitan dengan sambungan ayat tadi. Muka surat 329. Siapa nak buka Quran pun boleh, nak tengok dekat skrin saya nak share pun boleh. Ayat yang Sayyidina Muhammad 89. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Bismillah. Waalaikumsalam Tuan Hussein. Waalaikumsalam Puan Sali Yaakob. Ahlan wa sahlan saya ucapkan kepada yang ada dalam grup kita. Jangan lupa share, wajib share tuan-tuan dan perempuan. Sangat-sangat saya wajib titik beratkan tuan-tuan dan perempuan share live saya pada malam ini agar ramai lagi sahabat kita boleh ambil manfaat. Okey, saya nak straight cerita je lah. Kita nak cerita ringkas, lepas tu kita nak sambung balik muka surat yang kita tertangguh tadi. Boleh? Saya nak sambung balik muka surat yang kita tertangguh tadi. Jadi saya kena kita nak cerita lah, kita tak nak dia bang cerita sana sini sembang pimai dah tu, tak mau. Minta maaf sebab kita rushing sikit malam ni. Kita nak baca 9 muka surat. Okey. Tengok muka surat 329.
ayat yang ke-89, wa Zakaria idh nada rabbahu rabbi la tadharni farda wa anta khairul warithin. Apa saya kata tadi? Siang tadi saya kata saya nak cerita berkaitan dengan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya. Dua ni je saya nak cerita. Saya nak cerita ringkas je sebenarnya perjalanan tu. Cuma tadi kan kita dah terlewat sangat dah. Jadi saya tak nak sambung lah. Ringkas je. Habis kita cerita, kita baca muka surat 330, 331, 332, 333. Lepas tu kita ganti dengan Ustazah lah. Sebab saya tak nak asyik benda ni. Okay, so yang saya nak ceritakan kepada tuan-tuan dan perempuan, ayat Allah Subhanahu Wa Taala maklumkan pada kita. Bolehkah saya nak cerita ni? Waalaikumsalam Puan Nabila. Bolehkah saya nak cerita? Ready dah ke? Kok ada yang tak ready lagi? Sat-sat ustaz saya baru nak siap-siap ke? Boleh tolong komen. Kalau dah ready nak dengar cerita ni, ringkas je sebenarnya. Saya nak cerita ringkas je. Katakan Nabi berkaitan dengan Nabi Zakaria ni. Allah, bateri kamera saya nak habis. Baik. Okay, ready no? So, kita ringkas je lah. Okay. Alright. Okay. Menyala boleh dah. Bateri saya nak habis. Okay. Cerita berkaitan dengan Nabi Zakaria ni simple. Sebenarnya, dalam ayat ni, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu, wa Zakaria idh nada rabbahu, dan ketika ketika mana Zakaria nada rabbahu, memanggil ataupun menyeru Tuhannya. Apa kata Nabi Zakaria di dalam doanya? Menyeru nada ni makna berdoa kepada Allah Taala. Rabbi la tadharni fardan, hai Tuhan, jangan kau tinggalkan aku sendirian. Maknanya jangan biarkan aku hidup sendiri tanpa keturunan. Itu maksudnya. Wa anta khairul warithin, sedangkan kau adalah Tuhan yang ataupun engkau Tuhan yang mewariskan sesuatu dengan yang sebaik-baiknya. Allah tu Tuhan yang terbaik dalam mewariskan sesuatu. Itu maksud khairul warisin. Kemudian Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang di bawah, fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya, dan kami kabulkan baginya akan doa tadi, wa wahabna lahu Yahya, wa wahabna lahu Yahya, Allahumma salli ala Muhammad. Kemudian kami kurniakan kepadanya Yahya, seorang anak bernama Yahya. Wa aslahna lahu zawjah, dan kami memperbaiki keadaan isterinya. Wa aslahna lahu zawjah, yakni isterinya Nabi Zakaria tidak dapat mengandung ataupun mandul. Jadi apabila disebutkan di dalam doanya tadi, la tadharni fardan, maka Allah Ta'ala fastajabna lahu, Allah Ta'ala memakbulkan doa dan permintaannya. Kemudian wa aslahna lahu zawjah, Allah telah memperbaiki keadaan isteri baginda alaihi salatu wassalam. Innahum kanu yusari'una fil khairat, sesungguhnya keluarga Zakaria itu, mereka semua adalah orang yang sangat cepat buat kebaikan. Wa yad'unana raghaban wa rahaba, mereka berdoa kepada kami dalam keadaan yang sangat harap serta dalam keadaan yang sangat cemas. Wa kanu lana khashi'un, dan mereka terhadap kami dalam ibadat sangatlah khusyuk. Nak cerita dekat sini, Nabi Zakaria ni bertahun tak ada anak, sampai Nabi Zakaria sendiri pun dah tua dah. Bila Allahumma salli ala Muhammad, Nabi Zakaria dah tua. Kita boleh baca cerita Nabi Zakaria ni lebih detail dalam surah Maryam. Sebenarnya dalam surah Maryam tu cerita pasal Nabi Zakaria panjang, cuma saya tak sebutkan
Sebab waktu mana sampai surah Maryam tu kita menjelang malam. Jadi saya mengantuk dan tak larat nak menceritakan panjang berkaitan dengan Nabi Zakaria. Sebab tu saya tak sebut. Jadi bila tengah hari tadi kita jumpa, jadi kita ceritalah. Baik. Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, dua beranak ataupun dua orang ayah. Macam mana? Seorang ayah dan seorang anak. Nah, anak beranak lah ni. Dan kedua-dua Nabi tadi adalah seorang Rasul. Kedua-dua Nabi tadi adalah seorang Rasul. Kemudian, perlu difahamkan, Nabi Zakaria dan Nabi Yahya di antara Nabi yang ada di kalangan Bani Israel. Baik. Bila disebutkan Nabi Zakaria dan Nabi Yahya, di antara ujian dan dugaan yang diterima adalah tentangan yang sangat hebat daripada umat mereka. Nabi Zakaria alaihissalam seorang yang tua, yang mana ketika mana menyampaikan dakwah sehingga kan beliau dibunuh. Baginda alaihissalam dikejar dan dibunuh oleh puak-puak Bani Israel ni. Apabila Nabi Zakaria dibunuh, macam mana Nabi Zakaria bunuh? Nabi Zakaria alaihissalam meninggal dunia ataupun wafat dengan cara yang sangat sadis. Waktu mana Nabi Zakaria dikejar oleh kaumnya, Nabi Zakaria lari, kemudian ada satu pokok ada satu pokok yang tawarkan kepada Nabi Zakaria supaya pokok tu masuk ke dalam Sayyidina Muhammad ke dalam pokok tadilah. Pokok tu buka dengan kuasa Allah, kemudian Nabi Zakaria masuk dalam pokok tu. Dan Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam apabila masuk ke dalam pokok tadi ni, ada di antara kalangan umatnya yang menentang Nabi Zakaria tadi, nampak pokok tu menutup. Dan dia syak Nabi Zakaria masuk dalam tu. Kemudian mereka panggil semua kaum Nabi Zakaria hak ligan dia tadi ni, mai duduk di tepi pokok tu. Apa kata mereka? Aku rasa Zakaria duduk dalam pokok ni. Nabi Zakaria duduk sengak ke? Tak kata apa. Aku rasa Zakaria duduk dalam pokok ni. Cuba ambilkan gergaji. Kemudian ambilkan gergaji, kita gaji daripada atas ke bawah. Bukan ke situ, daripada atas ke bawah. Disebut dalam riwayat. Apabila dia ambil gergaji, Nabi Zakaria sengak, tak kata apa. Dalam pokok tu. Dia gergaji. Sampailah gergaji itu mencecah kepala Sayyidina Nabi Yunus Zakaria alaihissalam, sehingga kan Nabi Zakaria hampir mengeluarkan suara akibat ataupun terkesan daripada sakitnya gergaji yang terkena Nabi Zakaria alaihissalam. Lalu turunlah ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala menyebutkan mafhumnya, hai Zakaria, kalaulah kau menyebutkan kali kedua ataupun orang panggil apa, macam mengaduh sakit akan ujian, maka akan ku keluarkan namamu daripada kalangan Rasul. Ini disebut dalam Al-Quran. Dan apa yang berlaku, Nabi Zakaria alaihissalam menggigit lidah ataupun mengepit lidah supaya tidak berbunyi ataupun tidak mengaduh. Sampailah Nabi Zakaria alaihissalam diambil Allah dan wafat dalam keadaan yang sangat mulia, kerana meninggal dalam ujian ataupun wafat dia dalam menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Sabar, wafat dalam keadaan sabar menempuh ujian dalam berdakwah Nabi Zakaria. Waktu tu Nabi Zakaria sangat tua. Kemudian Nabi Yahya, anaknya. Nabi Yahya ni adalah seorang Nabi ataupun seorang Rasul yang paling muda, di antara yang termuda. Nabi Yahya, Nabi yang termuda
di kalangan para rasul, saya terangkan sikit. Nabi dengan rasul ni dua nama ataupun dua kategori yang berbeza. Nabi seorang manusia yang menerima wahyu tetapi tidak diwajibkan menyampai. Tidak wajib menyampai kepada umat. Tetapi dia beramal dengan apa yang ditunjukkan dan orang mencontohi dia. Nabi. Tetapi Rasul wajib menyampaikan. Bila dia menerima wahyu daripada Allah, dia wajib menyampaikan apa yang dia dapat. Itu Rasul. Dan kita ketahui yang wajib diketahui 25. Yang ada adalah 313 para Rasul. Para Nabi 240,000 orang. Nabi. Sepanjang zaman. Sepanjang zaman daripada Nabi Adam AS sampailah ke Nabi Muhammad. 240,000 orang. Takriban. Jadi kena faham setiap Nabi, setiap Rasul adalah Nabi. Tapi setiap Nabi belum tentu Rasul. Nak kena faham macam tu. Ataupun kita faham macam ni, setiap Nabi bukanlah Rasul, tetapi setiap Rasul adalah Nabi. Kalau dah Rasul tu memang dah Nabi dah. Dia adalah Nabi, dia adalah Rasul. Tetapi kalau disebut Nabi, contoh macam Nabi Khidir, Sayyidina Muhammad, Nabi Buzi. Setengah riwayat namanya ada Nabi Buzi. Itu semua mereka ni adalah nabi-nabi yang menerima wahyu dari Allah tetapi tidak menerima arahan untuk menyampaikan. Makna dia tak ada umat. Baik. Jadi sebab tu kadang kita panggil Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, Nabi Yunus. Sebab depa lah Nabi, depa lah Rasul. Tetapi Nabi tidak semestinya Rasul. Tapi setiap Rasul adalah Nabi. 25 Rasul itu adalah Nabi. Depa lah Nabi, depa lah Rasul. Jadi Nabi Yahya AS di antara Nabi ataupun Rasul yang termuda dalam raja dakwahnya. Bagaimana cara Nabi Yahya AS meninggal dunia? Sebutkan menurut sesetengah riwayat, Nabi Yahya AS meninggal dalam keadaan yang kami dapat daripada guru kami. Nabi Yahya AS ditangkap, kemudian dimasukkan ke dalam satu lubang Sayyidina Muhammad dan dikambus sehingga tengkok. Tak tengkok. Tinggal kepala saja. Apa yang jadi? Kemudian Nabi Yahya AS di sembelih. Dia sembelih. Walakin akan tetapi disebutkan oleh sesetengah ulama bahawa yang dikatakan dengan para nabi dan para rasul itu, mereka ini adalah seorang yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, mahfuz. Mahfuz. Umpama Nabi Isa alaihi salam ketika mana dikejar oleh puak-puak Nasrani ni nak dibunuh, kemudian Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Isa AS dengan menukarkan wajah orang yang buat fitnah pada Nabi Isa. Wajah kawan tu muka macam Nabi Isa. Bukan setakat muka dia macam Nabi Isa, orang sangkakan itu adalah Nabi Isa dan mereka tak nampak Nabi Isa. Kemudian Nabi Isa diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Yang disalib mereka tu, yang disalib itu adalah lelaki yang mereka sangkakan Nabi Isa. Sedangkan Allah ubah wajah lelaki itu kepada wajah Nabi Isa. Maknanya para Nabi dan para Rasul itu mahfuz, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi riwayat banyaklah. Riwayat-riwayat yang sangat banyak. Antara setengah riwayat yang kami pernah dengar adalah Nabi Yahya AS disembelih ataupun dibunuh dengan cara yang tersebut. Kenapa Nabi Yahya disembelih ataupun dibunuh dengan cara tersebut? Kadang-kadang apa yang berlaku kepada nabi-nabi terdahulu itu kerana kemuliaan Allah Subhanahu wa taala nak mengangkat darjatnya kepada darjat yang lebih tinggi. Sabarnya mereka itu membuahkan hasil. Tentera perempuan.
Okey. Itu cerita ringkas lah. Tetapi cerita Nabi Yahya dan Nabi Zakaria ni terlalu banyak versi. Cerita-cerita Israiliyat dan sebagainya ni terlalu banyak. Ataupun cerita-cerita yang disebutkan oleh riwayat dalam tafsir-tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ar-Razi dan sebagainya terlalu banyak. Banyak riwayat menceritakan. Tapi salah satu jalan ceritanya demikianlah. Demikian. Adapun hakikat kematian mereka para nabi dan para rasul hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui. Kita tugas apa? Menyambung kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kerja dakwah Nabi yang terdahulu. Bismillah. Ya Allah, bismillah. Jadi, saja nak sembang-sembang kosong, jangan tuan-tuan dan perempuan. Asyik baca je bila kita nak bercerita kan. Jadi kita ceritalah sikit-sikit beda ilmu dan pengetahuan. Baik, sambung bacaan surah kita tuan-tuan dan perempuan, muka surat 330. Bismillah bersama dengan saya. Ready ke? Ni saya nak sambung bacaan hak tadi je. Sekejap lagi bacaan yang sebenar sambung dengan ustazah. Baru disebutkan nama-nama arwah. Ini kita sambung bacaan tadi, niatkan pahala bacaan kepada nama-nama yang kita sebutkan pada petang tadi lah. Ini bacaan yang tertangguh pada petang tadi dengan saya. Boleh kita mulakan? Tuan-tuan dan perempuan, harap tuan-tuan berready. Boleh bersama dengan saya, dengan tengok Quran hak saya share pun tak ada masalah. Bismillah. Seperti biasa kita mulakan bacaan kita dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Muka surat 330 surah Anbiya, juzuk ke-17, ayat yang ke-91. Boleh tuan-tuan dan puan-puan? Bismillah bersama dengan saya dalam kiraan 3, 2, 1. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والتي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبنها آية للعالمين إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وتقطعوا أمرهم بينهم كل إلينا راجعون فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإنا له كاتبون وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق
فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون. Muka surat sebelah 331. لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. Sekali lagi. Tengok parti elok lah bagi boleh sebut. Ambil dekat katai sijil lil kutub. Sekali lagi dengar saya sebut. Katai sijil lil kutub. Jillilil. Okey, sama-sama dengan saya pada awal. Yauma natwis samaa katai sijil lil kutub kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan 'alaina إنا كنا فاعلين ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون إن في هذا لبلاغا للقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون فإن تولوا فقل آذنتكم على سواء وإن أدري أقريب أم بعيد ما توعدون إنه يعلم الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وإن أدري لعله فتنة لكم ومتاع إلى حين
قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. Ambil muka surat yang sebelah sikit, surah Al-Hajj. Sambung suratul Hajj. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج. Surat 303. Kita baca selai lagi. Supaya sekali lagi insya-Allah tak baca banyak sangat, kesian kat dia. Bismillah. ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير
وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد يدعو لمن ضره أقرب من نفعه لبئس المولى ولبئس العشير إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار إن الله يفعل ما يريد من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. Sadaqallahul azim. Muka surat 334. Ustazah akan sambung. Bismillah. Waalaikumsalam Puan Zuriana. Ahlan wa sahlan dan selamat datang kepada yang baru join. Okey, tuan-tuan dan puan boleh tunggu sat dalam lebih kurang 4 minit. Kita bagi masa lebih kurang 4 minit, kita ambil masa untuk kita buat pertukaran sikit dengan ustazah. Sebab ustazah nak baca malam ni sebenarnya cuma saya nak berhabis je lah. Sekejap kita dah baca sampai 33 surat 334. Sekejap sambung 335 6 7. Ya. 6 7. Tak banyak lah. Sikit lah. Boleh tuan dan perempuan? Oh, sambung 334, 335, 6, 7, 4 muka surat.
InsyaAllah kita ambil masa sikit dalam masa lebih kurang 5 minit untuk bertukar dengan Ustazah. Jadi tuan-tuan dan perempuan, insyaAllah kita jumpa besok pagi pukul 6 suku pagi. Kita buat hashtag bacaan Yasin 7 Mubin, hashtag satu hari satu hajat. Jangan lupa besok pagi 6 suku bersama dengan saya bacaan Yasin 7 Mubin. Nah tuan-tuan, kita jumpa lagi pada besok hari. InsyaAllah lagi Ustazah Izzah akan ambil handle habis lagi lebih kurang 4 muka surat. Tuan-tuan dan perempuan, saya ucapkan terima kasih yang sudi bersama dengan kita malam ni, dan saya mohon maaf anda ada terkasar bahasa, tersilap cerita, tersilap bicara, tersilap baca. Mohon maaf daripada saya dan juga pihak Darul Hikam. Moga-moga Allah mengampunkan kita semua. Hadza billahi taufiq wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita sambung bacaan kita pada muka surat
Muka surat apa ni? 334. Baca nama arwah. Nak baca nama arwah apa? Tak apa, tadi dah niat kan? Kita sambung lah. Sana. Okay, sebelum kita sambung, tadi Ustaz tak baca nama-nama arwah. Saya baca sekali lagi, mungkin tak yang ada yang tak sempat nak join pagi tadi, petang tadi, baru join malam ni. Saya bacakan supaya tuan-puan boleh niatkan bacaan kita malam ni untuk nama-nama arwah yang akan saya sebutkan, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan bacaan Al-Quran kita pada malam ini kepada Aisyah binti Yahya din bin Husin, Haji Zubaidah binti Cik Ting, Haji Abdul Majid bin Ibrahim, Fatimah Ngah, Siti Ajar binti Putih, Abdul Rahman bin Long, Man Isa bin Awang, arwah Yaqub bin Man Isa, Muhammad Taufik bin Abdul Rahman, Tihawa binti Saleh, Muhammad Razi bin Wanci, Salmiah binti Abdullah, Murad bin Arifin, Salma binti Muda, Adam bin Su, Misrah bin Ibrahim, Muhammad Syarqawi bin Abdul Wahab, Siti Aminah binti Jusuh, Lebay Hamid bin Ali, Fatimah Syam binti Abdul Salim, Zainab binti Abdul Salim, Ahmad Faisal bin Abdul Karim, Zainal Rashid bin Ahmad, Khatijah binti Hashim, Syakila binti Abdul Rahim, Hamid bin Mat, Siti Maryam binti Hanafi, Dawamah binti Tabrain, Zainul bin Hamid, Ismail bin Saleh, Cik Sun binti Ahmad, Jamil bin Ahmad, Ahmad atau Basir bin Abdullah, Abdullah bin Abdul Rashid, Puk binti Awang, Yah binti Abdullah, Maksutan binti Haji Abdul Rahman, Cik binti Awang, Din bin Saud, Yahya bin Adam, Nah binti Junus, Abdul Hamid bin Jusuh, Mak Sa'ad bin Din, Aisyah binti Man Arif, Azmi bin Abdul Rahman, Rahimah binti Mustafa, Adilah binti Abdul Rahman, Fatimah binti Yahya din bin Musa, Muhammad Yasin bin Maidin, Cik Nah atau Hasnah binti Abdul Rahman, Suhaili binti Hamzah, Haji Zainul Rashid bin Haji Ahmad, Aminah binti Cik Lat, Salim binti Cik Nazli binti Aminah, Abdul Rashid bin Abdul Aziz, Musa bin Sibawai, Hasnah Bibi binti Ghulzar Muhammad, Ismail Khan bin Ghulzar Muhammad, Zainun bin Ibrahim bin Napiah, Haji Isa binti Dolah, Abdullah bin Abdul Ghani, Aisyah binti Bakar, Sum binti Cik, Haji Osman Zainab, Zainab binti Awang, Muhammad Syazwan bin Muhammad Safi, Supiah Muhammad Nur, Jah binti Awang, Rahimah binti Ismail, Syamsuddin bin Syabuddin, Hashim bin Abdullah, Siti Fatimah atau Zainun binti Daud, Fatimah binti Yusuf, Rabiah binti Hamid, Muminah binti Murad, Hashim bin Lat, Aisyah binti Hasan, Hashim Ahmad, Cik Pah Damasa, Mahmud bin Abdul Muttalib, Muhammad Ali bin Abdul Hamid, Omar bin Da'i, Ibrahim bin Dahaman, Cik Nurani binti Abdul Rahman, Marsum bin Samad, Zainuddin bin Abdullah, Armizi Zainuddin, Hashim bin Bakar, Wan Sulong bin Wan Ghazali, serta seluruh muslimin muslimat yang telah kembali ke rahmatullah. InsyaAllah kita hadiahkan pahala bacaan Al-Quran kita kepada mereka agar diampunkan segala dosa-dosa dan diberikan keringanan jika ada diberikan keringanan di alam barzah, insyaAllah. Kita sambung bacaan kita muka surat 334. Baik tuan-puan, okey nah? Dah ready kan? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Okey, tolong komen sama ada perjalanan live ni okey ataupun tak. Line slow ke? Adakah line okey? Gambar okey? Suara okey tak? Macam mana? Komen Zat.
Baik tuan-puan, tolong komen sebab dekat saya ni macam line slow, macam lekat-lekat. Tuan-puan tolong komen sama ada line okey tak? Suara okey tak? Live okey tak ni? Okey, saya rasa macam okey dah kot. Kalau dah okey, kita nak sambung bacaan. Boleh ke? Boleh ke tuan-puan? Okey, boleh nak? Tak ada yang komen. Tolong bantu saya komen ya. Kalau tak okey, tolong bagi tahu. Kalau terlekat ataupun macam mana, tolong bagi tahu. Okey, baik. Tanpa membuang masa, saya akan sambung bacaan muka surat 334. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود
ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير. Kita sambung surat seterusnya 335. Kita akan baca hari ini sampai 337. Okay, baik. وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد anil tambah nun baris bawah. Sebab apa? Tanwin bertemu dengan hamzah wasal. Ada tanwin, selepasnya ada hamzah wasal, jadi kena tambah nun baris bawah. Buang satu baris tanwin, tambah nun baris bawah, sambung terus ke dalam huruf selepas hamzah wasal. Jadi bacaannya macam mana? Sawaanil. Macam tu. Kita ulang sekali lagi, mungkin ada yang tersilap tadi. Sawaanil akifu fihi wal bad wa man yurid fihi bi ilhadim bi zulmin nudhiq بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم
ويذكر اسم الله في أيام معلومات أي على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها
خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع minta maaf tuan-puan, cuba dengar betul-betul sebab susah sikit ni. Wabiya'un wa salawatun wa masajidu yudhkaru fiha ismullahi kathira ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين وكذب موسى فأمليت للكافرين ثم أخذتهم فكيف كان نكير فكأي من
قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبئر معطلة وقصر مشيد أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah tuan-puan, kita berjaya habiskan muka surat sehingga muka surat 337 malam ni. InsyaAllah esok pagi kita sambung bacaan muka surat 338. Sedap tak sedap tinggal lagi seminggu lebih saja lagi untuk kita khatam 30 juzuk Al-Quran. Alhamdulillah. Tuan-puan, saya nak tanya sikit sebelum kita akhiri malam ni, sesi malam ni, saya nak tanya sikit tuan-puan. Siapa yang maksudnya walaupun dia tak dapat nak join live setiap sesi, tapi untuk bacaan daripada muka surat 1 sampai muka surat 337 ni, ataupun mungkin sampai muka surat yang minggu lepas, muka surat 1 sampai muka surat 277, dia dah habis dah semua. Maksudnya dia tak ada lompong. Ada tak yang dah habis semua, tak ada lompong, daripada muka surat 1 sampai 277? Bukan muka surat 300 yang malam ni tak, sampai muka surat 277 dia dah qada. Yang mana tertinggal dia dah qada dah. Dia tengok video-video kita yang saya bagi dalam, yang kita bagi dalam grup kan, link YouTube tu, dah tengok dah pun, dah qada dah. Ada tak yang berjaya? Yang berjaya habiskan, kira tak ada lompong. Ada dah. Okey. Adakah? Mana tengok. Saya ada lompong lagi Ustazah. Kak Syahidah. InsyaAllah boleh apa? Boleh qada lagi, masih sempat lagi. Masih sempat lagi insya-Allah. Kita tinggal dah tak lambat lagi dah. Tinggal seminggu lebih je lagi kita akan khatam. Jadi cover yang mana tertinggal tu sebolehnya cover balik. InsyaAllah kita nak usaha khatam, betul-betul khatam. Kita sendiri yang baca juzuk 30 juzuk. Daripada muka surat 1 sampai muka surat terakhir. Kan? Kita sendiri yang baca. Jadi barulah betul-betul khatam 30 juzuk Al-Quran. InsyaAllah baru rasa nikmat khatam tu kan. InsyaAllah. Adapun kalau kata tak sempat, dah baca banyak pun dah bersyukur sangat, Allah dah bagi kelapangan kepada kita. And siapa yang dah habis? Siti Nur Nabila saya dah habis, Hashimah Hashim saya kan. Tuan Hussein Don ada lagi sikit Ustazah. Baik, ada lagi sikit. Peluangkan masa untuk cuba habiskan yang minggu lepas. Yang minggu lepas tu habiskan dalam minggu ni. Yang minggu ni yang mana terlempong, kalau ada masa boleh cover, tapi kalau tak ada masa tak apa. Hari Sabtu ni kita cover, hari Sabtu ni insya-Allah. Yang penting yang minggu lepas jangan tinggal. Okey baik, saya nak bagi sikit kat tuan-puan jadual. Kita dah buat jadual baru. Bukan jadual baru sebab hari tu saya buat jadual ada tertinggal muka surat.
Jadi tuan-puan boleh screenshot. Saya akan bagi juga dalam Telegram ni. Tapi tuan-puan boleh screenshot kalau nak. Ni jadual baru, jadual target bacaan kita yang terbaru lah. Sudah atok balik yang terbaru. Sebab kita dah buat 4 sesi saja kan. 4 sesi sahaja. InsyaAllah kita akan khatam pada 20 hari bulan. 20 hari bulan pula. 21 hari bulan 5 2020. Hari Khamis. Pukul 9 pagi kita akan ada majlis penutup khatam 30 juzuk Al-Quran bersama dengan Ustaz Abdullah, insya-Allah. Kalau tuan-puan set tarikh ni supaya boleh luangkan masa untuk kita khatam sama-sama, insya-Allah. Boleh tuan-puan dah screenshot ke? Dah screenshot. Kalau tak boleh screenshot tak apa, sekali saya bagi dalam WhatsApp, dalam Telegram lah. Yang tak masuk dalam Telegram, tolong masuk dalam Telegram. Ada link kat dalam caption yang bersama live ni. Boleh klik link tu, akan masuk dalam Telegram. Okey, boleh nak? Boleh nak? Hari ni hari berapa bulan? Hari ni Isnin 11. Jumaat. Oh, minggu depan kita akan khatam. Tak lama dah, minggu depan kita akan khatam. Alhamdulillah, InsyaAllah. Baik, setakat tu sahaja malam ni tuan-puan. Kita akan sambung lagi program bimbingan khatam 30 juzuk Al-Quran kita pada esok pagi pukul 7 pagi bersama Ustaz Abdullah. Dan esok pagi juga ada bacaan Yasin 7 Mubin bersama Ustaz Abdullah juga. Tuan-puan akan jumpa saya pada pukul 9 pagi, insya-Allah. Okay, yang tu sahaja. Tuan-puan sempat tak screenshot tadi? Okey, harap-harap tuan-puan sempat lah screenshot jadual yang saya bagi tadi. Okey, wallahu a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Amin ya rabbal alamin. Tuan-puan, sekali lagi saya mohon maaf atas anda ada tersilap baca, tersilap cakap, terkasar bahasa. Saya mohon maaf pada tuan-tuan dan puan-puan. Harapnya tuan-puan maafkan saya, insya-Allah. Terima kasih Ustazah, sama-sama. Alhamdulillah. Sama-sama semua. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa
Allah